Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi doktor. Kita tunggu kawan-kawan lain masuk. Saya akan tanya kepada mereka yang telah datang awal sebelum pukul 8. Amy Ching PP. Ini jadi champion. Lim Jinglong, Lim Liming, Jerome Bonjiu, Su Yuzhen, Teo Su Yin, Nur Azrin, Eric, Ang Ming Hui, Nur Izatul, Tazi Singh, Eric Wong Shen Ni, Wok Jing, Lo Jia Jiang, Wan Abdul Rahman, Tuan Chiu Ting, Ami Ko, Kathleen Ching Ji, Tiwa, Din Zolun, Lau Xing Ting, Jessica, Lam Jing Yi, Timothy, Lo Wiji, Lo Jingping, Bong Ji, Bernard, Jong Ko Sing, Cheng, Xing Wei Ting, Dato Rijal, Dawam Muhyiddin, Li Chujing, Lu Waiying, Neo, Janice, Li Ching, Lim Ying, Li Kim. Lim Kim dah terlepas 68 dah. Okay. Sampai kepada Lim Ying tadi Okay, saya akan tanya kerana datang awal sebelum 8 dah prepare, dah siap sedia. Kalau saya buka je terus on Okay, bagus. Dan ada 3 orang lagi yang belum masuk. 2 orang lagi, 2 ke 3 orang, 3 orang lagi yang belum masuk. Baik, saya anggap mereka semua akan masuk lah. Dan QR code ni saya dah letak kat e-learning. Dan di e-learning saya dah letak nota-nota yang berkaitan, boleh baca. Dan ada nota tambahan yang saya letakkan di situ oleh seorang sarjana daripada Turki yang mengkaji empayar Turki, yang mengkaji menggunakan teori Ibn Khaldun. Jadi pada minggu depan kita akan bincangkan sedikit lah tentang artikel tersebut, artikel daripada seorang sarjana yang mengkaji empayar Ottoman di Turki itu berdasarkan kepada teori Ibn Khaldun. So, empayar Ottoman merupakan antara empayar yang terakhir, empayar klasik terakhir yang pernah wujud sebelum dunia digantikan dengan empayar bentuk baru, iaitu penguasaan bukan secara langsung tetapi secara tidak langsung, yang mana diketuai oleh Amerika Syarikat sebelum itu oleh Britain inilah empayar terakhir daripada Asia, daripada benua Asia, iaitu empayar Osmanian yang menguasai negara-negara Islam, termasuklah Arab Saudi, termasuklah Afrika, Mesir, termasuklah sebahagian daripada Eropah. Empayar ini empayar yang besar dan telah hancur baru lagi sebenarnya pada abad yang ke-20. Baru lagi pada yang berakhir apabila seorang manusia bernama Kemal Atatürk muncul sebagai presiden Turki. Dan dia telah memusnahkan empayar ini dan juga dia telah membawa pembaharuan kepada Turki. Tapi pembaharuan ataupun perubahan yang dibawa kepada Turki itu bukan
menjadikan Turki gemilang, tapi sebaliknya menghancurkan Turki. Ya. Selama beberapa tahun Turki menjadi manusia sakit dengan masalah hutang, dengan masalah ekonomi, dengan kemudaratan dan sebagainya, sehinggalah perubahan politik berlaku apabila beberapa parti yang berteraskan parti Islam berjaya dipilih di parti pertama di Turki, dan sekarang ni di bawah Erdogan, Turki menjadi sebuah negara maju dan berkembang dan membimbangkan negara-negara Eropah lainlah, terutama Amerika Syarikat dan Turki dianggap sebagai bukan musuh tapi saingan yang perlu dikawal. Dan Turki digambarkan sebagai negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tak baiklah, sebab Turki ini Islam. Jadi kalau awak nanti, saya sarankan awak nanti baca buku bernama bertajuk The Clash of Civilization. Buku ini telah dikeluarkan pada tahun, saya tak ingat tahun, tapi tahun 2000-an lah saya tak silap ya. And The Clash of Civilization dikarang oleh seorang pakar sejarah daripada Harvard University, Samuel Huntington. Samuel Huntington merupakan seorang pakar rujuk kepada think tank lah, kalau istilah kita kat sini think tank, pakar rujuk oleh kerajaan Amerika Syarikat. Jadi dalam The Clash of Civilization ini, dalam buku tersebut dia menggariskan bahawa peperangan antara masa depan, peperangan yang akan berlaku antara Amerika dan orang lain itu ialah peperangan menentang Islam dan juga menentang Asia. Menentang Islam dan menentang Asia. The Clash. Clash itu maksudnya pertembungan dan konflik antara tamadun Barat dan tamadun Asia. Dan Asia ni ialah termasuklah di situ Islam. Di Asia ni majoritinya beragama Islam. Ya, sebahagian besar orang di Asia ni, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi dan negara Arab, sebahagian Afrika, kan, di China dan sebagainya, itu juga sebagai misalnya ramai Islam, orang Islam. Dan juga pertempuran antara budaya Asia, budaya orang Melayu, budaya Cina dengan budaya Barat lah, orang Barat seperti Amerika, budaya Amerika, dan juga budaya di Eropah, orang Britain, Perancis, ya, Belanda, semua itu akan bertembung dengan kita. Dan sebab itulah zaman ini kita panggil sebagai zaman globalization, zaman globalisasi, iaitu zaman di mana penyebaran dan gelombang kemasukan pengaruh budaya Amerika, kita panggil sebagai Americanization ataupun Cocanization ataupun McDonaldization, Kentucky Fried Chickenization. Ya, sekarang proses membudayakan budaya Amerika. Ya, jadi bukan hanya awak makan KFC ataupun McDonald, tapi awak juga melihat, berhibur dengan budaya Hollywood, filem-filem Hollywood, dan berfikir sebagaimana berfikirnya orang Amerika lah. Sebab itu ramai di Malaysia sekarang ni orang yang free thinker, mementingkan kebebasan individu, mementingkan hiburan, hedonism, yang menganggap bahawa matlamat hidup ni ialah untuk kebahagiaan sahaja. Dia bahagia, dia nak seronok sahaja. Dengan apa cara pun, itu adalah hak individu. Itulah semua ini adalah pengaruh daripada Barat, dan pengaruh ini sangat kuat menelusuri semua panca indera manusia yang berada di seluruh dunia sekarang. Dan siapa yang tidak memiliki fahaman ini dianggap sebagai manusia kolot, ketinggalan zaman, dan mereka perlu dididik, perlu
asuh balik supaya menjadi manusia yang bertamadun. Maksud tamadun ni ialah takrifan tamadun itu mengikut takrifan barat, iaitu takrifan Amerika. Iaitu seperti mereka lah, sukakan hiburan, kebebasan sepenuhnya, freedom, kata utama ialah freedom dan juga hak asasi manusia, human rights sepenuhnya lah. Itu yang menyebabkan setiap tahun mereka datang ke Malaysia untuk cek sama ada kerajaan Malaysia ini benar-benar tak menjalankan pemerintahan berdasarkan pada hak asasi manusia. Dan mereka tak puas hati kerana kita masih lagi menentang LGBT, perkahwinan sejenis. Sebab perkahwinan sejenis ini satu kebebasan hak asasi manusia yang telah diiktiraf di barat bahawa manusia itu bebas, sebebas-bebasnya, termasuklah kalau nak memilih pasangan hidup. Tak semestinya mesti dengan lawan sejenis. Kalau dia suka dengan kawan sejenis dia, perlu dibenarkan. Dan ini sudah pun dilakukan di beberapa negara di Asia, termasuklah di Taiwan, di mana lagi, di Thailand, dan sedang diperjuangkan di Malaysia jugalah. Terutama oleh Sajat jugalah, yang awak suka tu sedang diperjuangkan juga oleh beberapa individu yang lain untuk dijadikan sebagai satu hak asasi manusia, ya. LGBT itu sekarang dia kata LGBTQ, kadang-kadang dan di barat, sebab tu di barat perkahwinan sejenis ini sudah dilegalkan dan mereka boleh menjadi tentera dan sebagainya. Dan sekarang ini pun Superman pun dah digambarkan sebagai homo, Superman. Satu filem baru Superman sedang diproduce, sedang ada dalam proses production, yang mana Superman ini ada dua ciri, iaitu bukan hanya lelaki tapi juga dia sebagai homo. Maksudnya apa? Maksudnya ialah barat sedang bersungguh-sungguh untuk menyampaikan fahaman itu terhadap penduduk dunia, dan salah satu caranya ialah melalui filem lah, sebab kita semua sudah pun dikuasai oleh media Hollywood lah. Itu yang saya nak bincangkan tentang bagaimana ketamadunan dunia hari ini yang dianggap begitu hebat, mencapai tahap kegemilangan yang paling tinggi dari segi pencapaian manusianya, tetapi sebenarnya kita sedang mengalami proses ketamadunan yang dari segi ciri kemanusiaannya pencapaian yang paling rendah dalam sejarah hidup manusia. Ini pencapaian yang paling kotor, yang paling rendah, lebih rendah daripada binatang. Binatang tak ada cari geng sejenis dia kena cari yang lain. Jantan tak akan kahwin dengan jantan, betina tak akan kahwin dengan betina, itu binatang. Tapi manusia hari ini lebih teruk daripada binatang. Malahan di Amerika Syarikat tu ada orang-orang tertentu yang berkahwin dengan binatang. Dia buat pengisytiharah boleh kahwin dengan binatang, kahwin dengan anjing, kahwin dengan kambing. Itu hebat lah tu pencapaian mereka, sebab dia kata tu kebebasan dia dan tak ada siapa pun boleh menghalang. Tu diakui dalam mereka punya perlembagaan, bahawa mereka ada kebebasan yang begitulah, sehingga seperti itu. Dan malangnya manusia lain di seluruh dunia yang berbudaya berbeza dengan mereka, tapi kerana mereka begitu dianggap maju, hebat, untuk mencapai tahap kehebatan, untuk dianggap sebagai sehebat mereka, maka mereka memeluk sepenuhnya ideologi daripada barat tersebutlah. Dan saya pun tak heranlah kalau ada di kalangan awak yang berfahaman seperti ini. Saya pun tak heran, sebab kita memang sejak daripada dulu, sejak kita sekolah, buku-buku yang kita baca juga menggambarkan bagaimana tamadun dunia hari ini, hebatnya tamadun dunia ini ialah akibat daripada kemajuan pemodenan daripada barat. Jadi kita tahu tokoh-tokoh saintis, tokoh-tokoh
fizik, biologi dan sebagainya ialah tokoh-tokoh daripada Amerika Syarikat dan juga tokoh barat yang lain yang menang hadiah Nobel dan memenangi anugerah dunia penciptaan itu, Graham Bell dan segala macam tu kita kenal daripada dunia mereka. Tapi sebenarnya kita buta tentang pencapaian orang-orang silam daripada tamadun kita sendiri, iaitu tamadun Melayu, tamadun Cina, tamadun India, tamadun Islam. Itu kita buta, kita tak tahu. Yang kita celik ialah tamadun-tamadun barat, nama-nama daripada barat yang mana mereka ini disebarluaskan melalui media dan juga banyak buku-buku ensiklopedia tu kalau awak buka hanya bercerita tentang kehebatan tamadun ini. Jadi sebab itu ramai di kalangan pelajar universiti sendiri dan saya sendiri pun dulu sebelum masuk universiti pun memang menganggap bahawa tamadun dunia ini hanya ada tamadun barat saja. Ketika itu saya sendiri pun buta. Jadi bila dah masuk universiti barulah nampak, barulah tahu kedudukan sebenar. Apakah kehebatan sebenar dunia ini ialah sebenarnya yang mengasaskan tamadun ini bukanlah barat saja. Sebenarnya orang Asia lah orang pertama di dunia yang telah membawa banyak pembaruan kepada dunia dan dunia berterima kasih kepada Asia kerana daripada landasan kita maka mereka telah berjaya membina tamadun yang hebat seperti hari ini ya, yang mana awak semua pun kagum dan saya sebagai kawan-kawan saya pun begitu kagum apa daripada barat semua betul, semua daripada Asia tak betul. Itu pun ada. Kawan saya sendiri pun seperti itu. Mereka terlalu ketakjuban yang melampau. Sehingga peringkat kalau COVID-19 tu mesti ubat daripada barat, ubat daripada Asia tak boleh. Ubat daripada perubatan kita tak boleh. COVID-19. Jadi termasuk menteri kita yang kalau tak divaksin itu kira macam melakukan kesalahan yang besar lah tu. Padahal dia tak wajibkan, dia bebas, diberi kebebasan untuk orang tak vaksin tapi dia wajibkan. Kerana WHO menyuruh bahawa mesti divaksin, sedangkan ivermectin juga boleh digunakan sebagai ketika kritikal ketika itu vaksin tak ada tapi kerajaan kita tak nak gunakan satu ubat lain yang sudah pun digunakan dan juga ubat lain lah tak dipopularkan seperti kaedah-kaedah yang telah disepakati oleh para sarjana untuk mematikan virus tersebut. Okay. Itu introduction kita. Sebelum kita masuk kepada kuliah kita hari ini, sila buka nota yang saya ada dalam e-learning tersebut. Saya akan sharekan sekejap kat sini. Awak boleh baca nota tersebut. Baik, untuk hari ini ada 2 sesi yang akan saya bincangkan. 1 jam ataupun tak sampai 1 jam lah, dalam 20-30 minit ni kita akan bincangkan nota kita yang pertama ni, iaitu apa dia etika dan peradaban dari segi aspek pembelajaran dan juga kandungan yang kita nak pelajari ketika ini sekarang ini. Yang kita cuba akan fahami ialah definisi etika dan peradaban. Etika dari sudut perspektif individu, masyarakat, negara dan sejagat. Prinsip asas etika dan juga perkara yang utama berkaitan dengan etika ialah nilai. Nilai yang membina kewujudan etika itu ialah nilai. Sebab tu nilai itu sangat penting.
Dan latar belakang kajian ilmu berkaitan etika dan peradaban ni ialah ilmu berkaitan dengan etika ni kena seiring dengan peradaban. Mana-mana peradaban besar di dunia mesti memiliki elemen etika. Sebagai contoh, pada peringkat awal tamadun Rom, pada peringkat awal tamadun Rom itu, negara Rom tu tidak stabil dan berlaku keadaan kios ataupun berlaku kekejaman oleh pemimpin dalam tamadun Rom, sebab dalam masa peringkat awal pembinaan tamadun tersebut, mereka tidak diasaskan oleh etika tapi diasaskan oleh penguasaan properti, pemilikan harta dan pelumpaan kekuasaan, power. Dan sebab itu ketika itulah kerajaan Rom ini semasa dia memerintah, dia melakukan banyak kekejaman lah, bukan hanya terhadap rakyat, khususnya kepada kawasan-kawasan yang dia takluk. Kemudian apabila dia menakluk Greece, satu tamadun yang antara tamadun dunia yang awal, yang lebih maju daripada Rom, tapi kemudian kalah kepada Rom, Itali. Rom ni ialah Itali sekarang lah. Tapi dulu Rom tu dikenali sebagai suatu empire yang besar dan luas dan sangat kuat. Kekuatannya lebih kurang macam Amerika Syarikat hari ni lah. Sangat kuat dari segi ketenteraan, paling kuat tentera dia di dunia ketika itu, tamadun Rom. Bagaimana selepas Rom berjaya menduduki ataupun menguasai Greece, tamadun Greece kemudiannya, tamadun Greek kemudiannya telah menguasai sebahagian pemikiran pemimpin dan masyarakat di tamadun Rom dan mula mengubah tamadun tersebut. Tamadun Rom itu sendiri telah diubah dan mereka menggunakan etika daripada Plato, Aristotle dan sebagainya, menjadikan tamadun ini menjadi semakin kuat dan gagah kerana mereka ada sistem etika dalam pemerintahan negara itu. Jadi sebab itu tamadun Rom lama menguasai dunia ini, lama, ratusan tahun, sangat lama. Jadi itulah menyebabkan etika tu sangat penting untuk memastikan kelangsungan suatu pemerintahan. Sebab disiplin yang tinggi dan tentera Rom ni sangat terkenal dengan legend, legionnaire dia tu. Dia ada beberapa peringkat tentera, lapisan tentera di dalam tamadun ni. Antara yang paling hebat, yang sangat terkenal adalah legion dia. Satu, kira kalau kat kita ni komando lah lebih kurang, macam tu. Kalau zaman sekarang ni dipanggil sebagai komando, elite komando, yang kira kalau sebut komando, semua orang tahulah macam mana tentera ni, memang lasak, cekap, kan, tahan lah, dan dia tak perlu ramai-ramai, 3-4 orang aja dia boleh kalahkan 100 tentera yang lain. Itu handalnya itu. Jadi tapi mereka menjadi kuat kerana ada etika. Tentera ni juga memegang etika yang kuat. Dia ada disiplin yang sangat kuat. Itu yang mereka tentera itu menjadi tentera yang kuat. Sehingga sekarang ni mana-mana negara pun mesti ada etika ketenteraan yang kuat. Kalau tak, habis. Kalau tak, negara tu tentera dia lemah lah, lembik. Etika yang kuat. Okay. Dan juga politician dia pun kena memegang kuat kepada etika lah. Sangat kuat kepada etika. Kalau tak, nanti musnah. Dan sebab itu nanti kita belajar bagaimana negara-negara tertentu, tamadun-tamadun itu menjadi runtuh kerana mereka tidak beretika apabila rasuah melanda dalam negara tersebut. Antara contoh yang paling mudah yang pernah kita belajar ialah Empayar Melayu Melaka. Apabila semasa zaman Sultan Mahmud Shah, amalan rasuah sudah bermahaja rela, bertebaran semasa
Semasa itu, rasuah dijadikan amalan kehidupan. Itu yang menjadikan kerajaan Melaka runtuh dan gagal untuk menahan serangan daripada siapa? Portugis kan, 1511. Sehingga sekarang kita pergi ke Melaka, melawat Melaka untuk meraihkan kejatuhan kerajaan Melaka sebagai tandanya ialah Formosa. Itu adalah tanda kejatuhan. Orang ada tanya saya, betul ke tamadun Melayu ni hebat? Kalau betul tamadun Melayu ni hebat, mana istana Melayu? Mana painting-painting Melayu? Mana bangunan-bangunan zaman dulu? Tak ada pun bekas dia. Bekas satu pun tak ada. Saya lepas tu saya cakap, senang aja. Bekasnya tu yang paling besar tu, Formosa tu. Kenapa Formosa tu dia letaknya kat Melaka? Kenapa dia kena buat painting sebesar itu? Itu menggambarkan bagaimana Melaka ada suatu kerajaan yang besar sehingga kan mereka terpaksa memastikan bahawa kalau mereka nak kekal berada di Melaka, mereka mesti memiliki benteng pertahanan yang sangat kokoh. Ya. Dan itu buktinya apa? Buktinya ialah di Formosa tersebutlah. Hingga ke hari ini kita boleh melawat di Formosa tu. Dan adalah replika kapal Portugis. Cuma saya tengok orang Melayu ni pun sama macam orang lain juga, terpengaruh dengan tamadun barat yang sangat kuat, tak lalu takjub dengan tamadun Eropah hingga kan mereka malu nak buatkan replika kapal Melayu. Buatlah satu kapal Melayu yang paling besar sebab kita ada kapal Melayu yang terbesar yang pernah dibuat, ya, yang lebih besar daripada kapal lain ketika itu. Kenapa tak buat replika dia? Kan? Di Melaka tu kita bolehlah jumpa replika istana raja, replika lah dia buat. Bagus lah juga, adalah juga replika istana. Ya. Tapi kawan-kawan saya masa lagi tak puas hati. Mana lagi bukti-bukti lain? Hang Tuah, ada juga orang petikai. Hang Tuah, betul ke Hang Tuah tu ada? Dia tu legenda aja, betul ke? Tu macam-macam lah orang petikaikan kan. Tapi kajian sains sudah pun membuktikan tentang kewujudan Hang Tuah ni apabila satu penulisan ditemui di Jepun. Orang Jepun ni lagi teliti lah dia apabila ada manuskrip mencatatkan tentang catatan Hang Tuah ini. Dan juga di Jepun mereka telah menjumpai satu keris yang datangnya daripada alam Melayu ini, ya, yang kita baru jumpa, baru tahu benda tu kat Jepun. Dan Arkib Negara telah menghantar pegawai dia ke sana untuk membuat kajian lah di Jepun. Orang Jepun lagi teliti, lagi dia hormat dengan kita punya sejarah. Kadang-kadang orang kita sendiri pun tak hormat dengan sejarah kita sendiri, ya. Tapi kerana kita ni sangat, kadang-kadang saya lihat ada sebahagian daripada orang Melayu ni sangat inferiority complex, selalu merendahkan tamadun mereka sendiri, tamadun yang pernah wujud dan pernah hebat, ya, hingga mereka mungkin kerana mereka berupa sejarah sebab kerajaan di alam Melayu ini, di Nusantara ni, kita panggil sebagai Nusantara ni, Asia Tenggara ni, ialah kerajaan awalnya kerajaan yang dibina oleh moyang-moyang tamadun ini, iaitu contohnya tamadun Funan, tamadun Sriwijaya, Singasari, Mataram, Majapahit, Demak, Kepulauan Sulu, Kesultanan Sulu, Melaka, Pasai, macam-macam kat Malaysia ni. Kenapa kan ada perkataan Malaysia? Kenapa boleh wujud negara Malaysia? Bukan Malaysia ni masuk dalam negara Thailand ke, negara Filipina ke, negara Indonesia ke? Kenapa wujud Malaysia boleh berdiri kukuh sebagai satu negara dan kita ada sultan yang paling ramai di dunia? Tidak ada seramai sultan di dunia kat Malaysia saja yang ada sampai berapa sultan? 9 sultan. Negara lain tak ada. Negara lain tak ada. Yang negara lain hanya ada king ataupun queen saja. Jepun pun cuma ada maharaja dia lah. Tapi kat Malaysia ni ada 9
ya, king. Itu yang uniknya pula kat situ. Dan banyak lagi negara lain yang tak ada lagi raja, dah habis dah raja dia. Contohnya macam ke India, beratus raja habis licin, tak ada satu pun tinggal. Padahal mereka di bawah penguasaan British juga. Tetapi revolusi di India telah menyebabkan raja-raja mereka dilucutkan dan dibuang. Di Malaysia unik, yang kita kekalkan raja-raja kita, orang Melayu. Itu ya, tentang latar belakang ilmu peradaban lah, bagaimana etika dan peradaban bergerak seiring. Sebab itu Socrates, salah satu tokoh utama ahli falsafah Greek, menerangkan tentang konsep justice ataupun konsep keadilan, yang mana manusia mesti melakukan keadilan, terutama pemimpin lah. Dan awak kena faham Socrates ni dalam Al-Quran sebenarnya ada tau, iaitu Luqmanul Hakim. Okey, ini saya berikan contoh tadilah bagaimana etika dan peradaban mesti bergerak seiring, jika tidak sesuatu kerajaan itu akan runtuh, ya, ataupun suatu ketamadunan akan mula melemah. Sebagaimana sekarang ni Amerika Syarikat sudah mula lemah, ya. Amerika Syarikat apabila pemimpin Amerika sudah ramai mula terlibat dengan rasuah dan penyelewengan kuasa yang lain, dipelopori oleh Donald Trump lah utamanya. Donald Trump itu sebagai penggerak utama keruntuhan Amerika lah. Dan sekarang yang mereka memang sedang dalam ke arah kerosakan lah. Dan Amerika Syarikat tu, siapa yang menelusuri perkembangan Amerika Syarikat faham bahawa di Amerika Syarikat ni sudah ramai orang-orang yang sangat miskin, yang kita panggil sebagai homeless. Di Amerika Syarikat tu sesuatu yang normal kalau nak nampak homeless ni kat semua di kota-kota besar dia, seperti New York, seperti Los Angeles, banyaklah kota-kota yang lain yang ramai orang sangat miskin, homeless. Dan semakin bertambah dari hari ke hari. Jadi awak kalau nak tahu bagaimana kedudukan homeless di Amerika, bolehlah buka YouTube dan typekan homeless di Amerika dan kita boleh lihatlah. Alhamdulillah, homeless kat Malaysia ni belum seteruk di Amerika. Kita ada istilah dia namanya gelandangan. Golongan gelandangan. Kalau kat Malaysia dipanggil sebagai gelandangan, orang yang tiada rumah. Kalau kat Amerika disebut sebagai homeless lah. Gelandangan itu, golongan gelandangan di Amerika semakin bertambah setiap hari. Kerana Amerika ekonominya semakin tak berapa bagus lah. Ini digambarkan dengan hutang. Hutang sesuatu negara itu menggambarkan negara itu kaya atau miskin. Kalau hutangnya banyak, bertimbun-timbun hutang, macam kita lah. Kalau kita ni banyak hutang, sebenarnya kita ni orang kaya ke orang miskin? Kalau kita tak banyak hutang, kita kaya. Tapi kalau kita banyak hutang, walaupun kita nampak macam kaya, sebenarnya kita miskin. Kenapa? Bila-bila masa kita akan menghadapi dengan masalah-masalah tertentu lah. Apabila kita tak dapat bayar hutang. Bagaimana contoh COVID melanda negara kita kan. Ramai orang kaya yang nampak kaya tapi sebenarnya rupanya dia banyak hutang. Bila time PKP, semua agak bendera putih. Kenapa? Sebab dia tak kaya, tak ada duit pun. Okey, kita pergi kepada peradaban barat. Apa dia peradaban barat itu? Kat sini dia tak terus apa dia peradaban barat itu. Dia pergi kepada apa dia ethics. Definisi etik dahulu. Kita pergi kepada definisi ethics. Ethics asalnya daripada perkataan ethos ataupun kebiasaan. Maksudnya ialah sesuatu normal, tingkah laku normal yang sudah diterima oleh kebanyakan anggota masyarakat. Tingkah laku itu sebagai tingkah laku orang yang baik. Kadang-kadang ethos ini juga dikenali sebagai civitas ataupun civil. Ada perkataan civil.
itu menunjukkan tentang satu sikap atau perwatakan yang telah diterima sebagai perwatakan yang baik oleh anggota masyarakat. Itu ya. Itu merupakan prinsip-prinsip moral yang menentukan suatu tindakan seorang manusia sebagai tindakan yang betul atau dianggap betul oleh anggota masyarakat atau sebenarnya dianggap salah. Jadi dalam masyarakat barat ada perkara-perkara tertentu yang mereka kena ikut lah. Cara berpakaian, cara bersalam, cara menyapa orang semasa ada acara tertentu. Jadi dia ada ciri-ciri ataupun peraturan-peraturan tertentu yang perlu diikuti. Itu adalah etika mereka. Etika. Dan dalam bukan hanya acara-acara perayaan, acara rasmi ataupun melibatkan pertemuan-pertemuan, tapi juga melibatkan kehidupan seharian berorganisasi di barat, memilih pemimpin, tingkah laku pemimpin juga diletakkan dalam prinsip-prinsip moral. Pemimpin macam mana yang dia akan sebagai pemimpin yang baik. Itu diletakkan dalam ciri-ciri seperti ini. Ya, prinsip-prinsip moral berdasarkan kepada apa? Budaya mereka lah, budaya barat, iaitu bahkan kepada agama Kristian lah. Kristian. Bagaimanapun kerana di barat banyak berlaku penindasan, tamadun mereka tidak berapa stabil pada peringkat awal. Ya. Sebagaimana saya nyatakan tentang tamadun Rom yang tidak berapa stabil, berlaku penindasan dan sebagainya. Sepanjang sejarah peradaban ini, berlaku beberapa revolusi. Revolusi yang paling terkenal adalah revolusi Perancis. Revolusi Perancis, Napoleon Bonaparte dah memulakan satu revolusi apabila mereka telah membuang golongan aristokrat dan golongan raja di Perancis. Kerana raja mereka zalim, mereka buang golongan raja ni semua dah dibunuh dan mereka membuat peraturan baru sistem negara yang berbentuk republik. Dan mereka telah pun mengisytiharkan tentang hak-hak rakyat. Itu yang penting ya. Hak-hak rakyat. Jadi mereka ada pejuang-pejuang mereka sehingga kemudian golongan wanita ketika itu tidak mendapat peluang yang sama rata dengan golongan lelaki. Golongan lelaki contohnya ada sebagai negara sahaja yang boleh memilih pemimpin, orang wanita tak boleh mengundi dan sebagainya. Dan kemudian wanita dilayan dengan banyak diskriminasi, maka berlaku juga perkembangan pergerakan untuk memperjuangkan hak wanita di barat, itu emansipasi wanita lah. Sebab itu sehingga sekarang ini perjuangan untuk menegakkan hak wanita juga masih diteruskan, terutama di barat, dan dia menular ke kita lah, ke Malaysia dan negara Asia yang lain. Sedangkan masalah penindasan wanita tu tak berapa banyak berlaku di tamadun kita. Sebab kita punya tamadun berbeza sedikit dengan tamadun di barat. Sebab tamadun barat ini diasaskan oleh patrilineal dan patrilokal. Patrilineal ni maksudnya, patri ni menunjukkan lelaki. Lelaki diutamakan. Dalam budaya mereka, orang lelaki diutamakan. Anak lelaki diutamakan. Tapi dalam masyarakat Melayu, dalam tamadun Melayu, masyarakat Melayu tidak mengamalkan keadaan seperti itu. Kita tak ada patrilineal, kita mengamalkan lebih kepada matrilineal pula. Kita terbalik, kita mengutamakan perempuan. Masyarakat Melayu mengutamakan perempuan. Itu bisa beza. Ini dibuktikan dengan satu adat, nama dia adat pepatih. Adat pepatih. Dan satu lagi adat namanya adat temenggung. Dalam adat temenggung seolah dia mengutamakan lelaki, tapi sebenarnya tidak ya. Sebenarnya adat ini juga saya mengutamakan perempuan. Cuma dia tak strict sebagaimana adat pepatih. Dalam masyarakat Melayu itu sendiri, pengutamaannya lebih kepada perempuan. Dia lebihkan kepada perempuan pada pandangan saya secara peribadi.
Sebab masyarakat ini bersifat bilateral, bilineal, sama dekat ya. Maksudnya dia tak mengutamakan mana-mana belah pihak. Tapi kerana ada satu budaya dalam masyarakat ini dan dibekukan oleh adat pepatih, walaupun adat pepatih ini hanya dijalankan Negeri Sembilan, tapi sebenarnya ciri masyarakat Melayu itu sendiri lebih mengutamakan perempuan. Apabila dia tidak meletakkan patrilineal. Ini berbeza dengan tamadun barat dan juga beberapa tamadun yang lain yang sangat bersifat patrilineal, mengutamakan lelaki sepenuhnya. Ya, contoh keturunan masyarakat Arab, sebenarnya kalau tak dapat anak lelaki, anak perempuan, ada anak perempuan tu dibunuh. Ini juga berlaku di China. Ya, di China pun berlaku. Bila sebelum ini dasar satu keluarga satu anak dapat lahir anak perempuan, maka dalam budaya mereka mengutamakan anak lelaki. Jadi ada sebahagian kes-kes pembunuhan terhadap anak-anak perempuan juga. Itu kita kena faham tentang budaya, culture lah. Budaya tu berbeza, walaupun manusianya sama saja bentuk badan dan sebagainya, tapi mereka ada je nilai, itu perkataan nilai, nilai ataupun cara hidup, fahaman yang berbeza. Tu awak kena faham betul. Dalam peradaban India, etika dikenali sebagai niti sastra, iaitu dalam Sanskrit yang berasaskan kepada konsep ra. Itu peraturan, perintah, kebenaran ataupun perkara yang mesti diikuti oleh orang-orang yang berada di dalam tamadun Hindu, itulah tamadun Indus. Dan tamadun India ni juga adalah antara tamadun yang lama, yang berusia ratusan tahun, malahan mungkin ribuan tahun lah. Unik. Tamadun ini unik, tamadun India ni sangat unik. Dan mereka berasaskan kepada kitab yang dipanggil sebagai kitab Veda. Dan mereka ada ritual-ritual mereka sendiri. Dan juga mereka membina konsep dharma dan karma yang di sini diterangkan sebagai satu prinsip moral agama yang asas kepada sistem kepercayaan orang-orang Hindu di India, dan saya kira orang India di Malaysia pun sebagai misalnya berfahaman seperti inilah, yang berfahaman Hindu. Dan sistem kepercayaan ini sangat kuat di kalangan masyarakat. Dan etika, jadi etika ni kalau awak faham, nampak tak sekarang apa dia etika tu? Etika ni ialah peraturan-peraturan sistem yang kita terima untuk kita menjalani kehidupan sebagai salah seorang anggota masyarakat. Itu etika yang perlu kita faham. Tapi apa yang dianggap sebagai beretika itu berbeza daripada setiap masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kita tengok peradaban Cina, Confucius menganggap bahawa etika berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Ada prinsip Wu Chang, ada prinsip Ren Yi Li Zi Xin, menggambarkan bagaimana dalam masyarakat ini juga etika menggambarkan satu sifat, prinsip-prinsip moral yang mementingkan sifat-sifat kemanusiaan asas. Kita manusia ni membezakan kita dengan binatang kerana kita memiliki keupayaan, kepintaran, kebijaksanaan ataupun kita panggil sebagai wisdom, hingga membolehkan kita membuat pertimbangan yang betul, yang baik, yang menyebabkan manusia yang lain juga dapat hidup bersama dengan kita dengan bahagia. Itu penting. Sebab itu etika ini ialah asas kepada kehidupan. Sebab itu kat sini, dalam sekat Cina, ada konsep Wu Chang, ada konsep Ren, Yi, Li, Zi, Xin. Itu
yang sehingga sekarang ni pun konsep-konsep etika ini masih kita gunakan di dalam masyarakat Cina. Cuma kat sini pula sepatutnya mereka terangkan juga peradaban Melayu. Kita tak silapkan kat sini pula peradaban Melayu. Mungkin lepas ni kot dia ada tajuk khas tentang peradaban Melayu. Tapi sebelum itu saya nak tunjukkan tentang peradaban Melayu pula yang banyak juga dipengaruhi oleh tamadun Arab ataupun peradaban Arab. Kita sebenarnya dalam tamadun Melayu ini kita bersinkretism ataupun bersenyawa dengan tamadun Arab. Apa dia? Tamadun Arab ni ya tamadun Islam lah, yang dalam tamadun ini etika dipanggil sebagai akhlak. Etika ialah akhlak ataupun bahasa Arabnya khuluqun, dipekerti 3 laku. Yang mana beza kita dengan ethos ataupun dalam bahasa baratnya, bahasa Latinnya tadi, civitas ataupun apa tadi saya sebut dalam ethos, betul lah, ethos tadi yang dalam tamadun barat ni, ethos. Tamadun Islam atau peradaban Arab yang dipengaruhi oleh tamadun Islam juga memiliki perkataan yang sama dengan perlakuan ataupun tabiat ataupun perwatakan. Bezanya ialah kalau dalam tamadun barat dia dikaitkan dengan Kristian dan masyarakat sekular barat. Sekular barat maksudnya dia tak ada kaitan dengan Kristian. Dia hanya dikaitkan dengan kehidupan di dunia ini saja pada orang-orang yang etis. Sebab sebahagian daripada barat dia etis lah. Ramai di kalangan mereka tak percaya kepada Tuhan. Di Amerika Syarikat tu saya rasa lebih 70% orang Amerika memang tak percaya kepada Tuhan. Dia sekular, etis lah maksudnya. Okey, bezanya ialah kita akhlak, bila sebut akhlak, dia menggambarkan prinsip ketuhanan, iaitu kepercayaan kepada Allah dalam orang-orang Islam lah. Percaya kewujudan Allah, jadi bila disebut akhlak saja, seseorang itu mesti bertingkah laku sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang mana contoh teladannya ialah daripada Nabi Muhammad SAW. Contoh teladan macam mana nak jadi manusia yang baik, ikutilah Rasulullah. Rasulullah sebagai contoh ikutan. Melalui utusan Allah iaitu Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi kalau nak menjadi manusia yang baik, kita ada contohnya iaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tingkah lakunya Sidik, Fatonah, Amanah, kan, Tablik. Itu ciri manusia yang perlu ada untuk membina ketamadunan. Dan seperti yang awak tahu, tamadun Islam dan tamadun Arab ini telah berkembang dengan begitu pesat dan kuat semasa zamannya, pada abad yang ke-7. Berkembang dengan begitu pesat hingga kan tamadun Rom itu sendiri pun dikalahkan oleh tamadun ini. Dan tamadun Rom yang hebat, yang kira macam zaman sekarang ni Amerika lah, tiba-tiba Arab Saudi kalahkan Amerika, lebih kurang macam itulah. Jadi tamadun ini akhirnya juga pernah mengalahkan tamadun Rom dan juga tamadun lain seperti tamadun Persia. Saya lupa nak sharekan kepada awak. Saya minta awak semua malam ni atau masa lapang yang ada, sila buka YouTube, buka History of the World, the History of Rome.
best ya. Saya memang suka dengan dia punya rencana cerita tu, sebab dia ada dia punya visual lah, visual dia ada lakonan semula tu, best cerita dia. Kita tak bosan kalau tengok dia straight off ni kat YouTube, kita tak bosan. Saya boleh dekat 2 jam lah saya tengok benda tu, tentang tamadun yang saya tengok tu tentang tamadun Rom lah, yang malam-malam saya tengok tentang tamadun Rom tu. Saya tengok, oh best, saya berkenalan dengan beberapa nama-nama tokoh-tokoh Rom lah. Antara yang paling terkenal Julius Caesar lah, itu yang paling terkenal tentang Cleopatra dan sebagainya. Tapi sebelum tu ada beberapa tokoh lain yang sangat menarik untuk dilihat. Apa yang saya nak tengok ialah dari segi pembinaan ketamadunan mereka, bagaimana mereka mempunyai sebuah upaya yang besar, apakah ciri-ciri yang ada dalam tamadun tersebut, dan kita boleh lihat sendiri fizikal. Kita tak cerita tengok huruf perkataan kan, kalau kita baca kan tengok huruf perkataan je tu, kalau kita ngantuk tu, sebab kita tak boleh nak imagine macam mana suasana yang kita baca tu. Tapi bila kita tengok YouTube tu, filem tu, kita dapat membayangkan, sebab kita tak payah bayang, dia dah tunjuk lah kat depan mata kita bagaimana kehidupan orang ketika itu, tentera dia kan. Memang menarik lah itu yang menjadikan kita menjadi semakin minat tentang kajian tentang ketamadunan ini ya. Menarik sangat. Jadi saya harap awak dapat tonton lah. Kalau saya ada masa nanti saya boleh downloadkan dalam YouTube e-learning lah, supaya awak dapat tengok ya, dia punya filem. Dan untuk perhatian awak semua juga, YouTube adalah antara medium pembelajaran yang digalakkan, dan UTM juga menggalakkan untuk pensyarah, menggalakkan pelajar-pelajar mereka menggunakan YouTube sebagai medium pembelajaran. Ini adalah apa dia etika individu. Apa dia etika individu? Ialah etika yang hanya menurut seseorang, ataupun etika yang difahami ataupun yang diamalkan oleh seseorang individu itu sahaja. Itu sebenarnya etika individu, yang mana etika individu ini sangat penting bagi masyarakat di barat. Okay. Sebab dalam masyarakat ini, individualism itu adalah sesuatu yang diutamakan. Berbeza dengan masyarakat di Asia, individu itu tidak diutamakan. Kita mengutamakan kelompok. Kita mengutamakan etika kelompok, bukan etika individu. Yang ini lebih kepada tamadun barat. Sungguh pun demikian, walaupun dalam tamadun bukan barat, tamadun Islam, tamadun Asia yang lain, etika individu tetap ada, iaitu seseorang itu akan memastikan bahawa diri dia, kita ni patuh kepada nilai-nilai tertentu. Contoh macam hari ni awak masuk kelas saya awal sebelum pukul 8. Siapa yang suruh masuk awal? Tak ada siapa suruh. Kan? Tapi atas kesedaran sendiri. Jadi itu adalah etika individu. Awak sendiri yang tetapkan bahawa saya mesti masuk pukul 8. Ataupun sekurang-kurangnya sebelum pukul 8. Bukan masuk pukul 8.30. Ada juga orang yang akan masuk pukul 8.30. Itu etika individu orang itulah. Dia membuat keputusan untuk dia masuk 8.30. Tapi sebahagian daripada awak masuk sebelum pukul 8 ataupun pukul 8 atau 8 minit ke atau 8:05 ke kan. Awak pastikan yang awak akan menepati masa tersebut. Itu ialah etika individu lah. Etika individu. Okey. Bagaimanapun di bawah, tanpa awak sedar, sebenarnya adalah nilai itu diterima daripada mana? Daripada budaya awak lah, budaya masyarakat awak yang mengutamakan ketepatan waktu. Itu ya, bukan budaya orang lain yang tidak mementingkan waktu. Itu kalau orang Jepun misalnya, kalau pukul 8, dia 8 di orang Jepun dia lain sikit.
Orang Jepun, kalau kelas pukul 8, dia datang pukul 8 tu dia anggap lewat. Tu dia anggap lewat. Kalau dia datang 8:05 minit, dia anggap sangat lewat. Kalau 8:30 itu memang lagi dianggap tak betul lagi lah. Orang Jepun pukul 8 tepat tu pun dia anggap lewat. Dia dianggap tepat masa pada orang Jepun adalah pukul 7:50 minit. Itu orang Jepun pula. Orang Jepun. Ya, jadi kalau awak bekerja di syarikat Jepun nanti, kalau awak datang pukul 8, sentiasa datang pukul 8, tak lama awak akan kena pecat. Itu. Padahal awak datang tepat masa, tapi pada orang Jepun tu lambat. Dan awak dianggap sebagai pekerja yang tak berdedikasi lah. Dan awak akan dipecat. Lagilah kalau awak datang 8:05 minit, itu memang dia lagi lah. Memang terus kena pecat je. Datang sehari, lepas tu besok kena pecat lah. Itu orang Jepun pula. Sebaliknya pula Jepun, kalau tamat kerja pukul 5, awak balik pukul 5. Kalau awak balik pukul 5, awak pun dipecat. Itu budaya mereka berbeza lah. Beza. Ya, itu sangat berbeza. Tapi kalau awak kerja kat Jepun, tapi ada orang Jepun bila dia datang ke Malaysia dia happy. Orang Jepun dia datang kat Malaysia, kerja kat Malaysia, dia happy betul, dia kata seronok tinggal kat Malaysia ni cakap. Sebab dia tak ada tekanan, dia tak stres dia cakap. Dia tak stres. Sebab tu orang Jepun antara rawatan mereka untuk mengurangkan stres mereka, doktor-doktor di sana menyuruh mereka datang ke Malaysia. Sebab tu ramai orang Jepun datang Malaysia untuk rawatan tekanan. Ramai orang Jepun kat Malaysia ni. Saya rasa lebih 50,000 ada yang tinggal di Malaysia. Dan sebahagian mereka juga keluarga mereka di Malaysia tapi suami mereka di Jepun. Sebab di Malaysia ni taraf hidup rendah dan anak-anak mereka boleh dapat pendidikan yang baik lah berbanding dengan di Jepun itu sendiri mahal. Kat Malaysia ni ada sekolah Jepun dia juga ya. Di Kuala Lumpur ada sekolah Jepun, jadi dia tak ada masalah dari segi sekolah ni. Jadi ada sebagainya memang di Malaysia, keluarga dia, anak isteri dia di Malaysia, suami dia kerja kat Jepun. Itu. Dan itulah yang menariknya, orang Jepun dan juga orang Korea akan datang ke Malaysia untuk rawatan stres. Sebab orang di sana banyak stres. Banyak kes bunuh diri di Jepun dan di Korea. Banyak kes bunuh diri. Bukan orang yang bekerja je, orang yang tengah belajar pun bunuh diri ramai. Ramai pelajar-pelajar. Kalau kita level SPM lah macam awak sebelum ni kan, bunuh diri. Sebab terlalu stres. Sebab apa? Sebab mereka belajar sampai 12 malam. Mereka pakai baju sekolah, seragam sekolah tu sampai pukul 11 malam, 12 malam. Baru balik ke rumah. Dia ada, lepas sekolah tu ada tuition. Lepas tuition dia tu sampai pukul 11 malam, 12 malam. Tuition matematik, tuition bahasa Inggeris. Dahsyat orang. Ya, dahsyat. Ya. Belajar orang tu dahsyat. Awak pun tak macam itu belajar. Dia belajar daripada bangun pagi sampai 12 malam. Tidur tu je dia punya rehat. Itu yang stres, sangat stres. Negara tu memang maju, sangat maju lah. Jepun dan Korea memang maju lah dari segi kemajuan. Tapi dari segi kehidupan seharian, stres. Orang mereka tu stres. Ada orang yang boleh adapt dengan kehidupan seperti itu, ada orang tak boleh. Ada orang tak boleh, jadi ada orang ambil jalan keluar, dia bunuh diri dia. Ada orang jalan keluar, dia pergi ke Malaysia. Itu salah satu contoh. Jadi dia, pada dia di Malaysia ni kehidupannya sangat tak stres. Dan mereka banyak terperanjat di Malaysia ni sebab kat Malaysia ni bukan setakat saja tak stres tapi banyak cuti. Sangat banyak cuti kan. Macam kita kejap-kejap cuti tu, kejap-kejap cuti ni. Kat Jepun tak ada. Korea pun tak ada. Malahan kat Jepun dan Korea kalau awak kerja di syarikat ni, katalah awak ambil cuti 3 hari kan, pergi melancong 3 hari. Tiba-tiba bos panggil untuk suruh kerja sebab ada kerja yang urgent. Awak kena balik bekerja. Mesti. Walaupun awak dah ambil cuti 3 hari, burn cuti tu. Itu memang culture kat sana. Sebab itu mereka kebanyakannya tak cuti, tak ambil cuti. Kalau 30 hari cuti,
30 hari dah tak ambil cuti. Walaupun 30 hari tu ada cuti. Padahal tak guna cuti. Sebab cuti pun dia akan dipanggil balik. Lagi susah. Tengah-tengah ada cuti, telefon, suruh datang kerja. Susah. Lebih baik orang kata tak payah cuti. Sebab tu mereka kalau nak cuti, tunggu dia pencen betul. Dah tua, bercuti kulu keli sana sini. Bila dia pencen tu yang jadi kemaruk. Dalam kemaruk melancong. Jadi industri pelancongan boom lah. Apabila mereka selain melancong bersungguh-sungguh dia. Kita tak. Kita sambil kerja, sambil melancong, sambil kerja, sambil melancong. Jadi kita bila pencen tu, tak heran dengan melancong. Itu beza itulah. Masyarakat kita santai. Dan apa ni, bagus sebenarnya. Sebab kita boleh marketkan Malaysia ni sebagai negara bahagia. Negara bahagia. Negara untuk rawatan kebahagiaan Malaysia. Dan tanpa kita sedar, sebenarnya pelancongan adalah industri yang sangat mendatangkan kewangan yang besar ke atas Malaysia lah. Ya, pelancongan kita mengalahkan beberapa negara lain. Indonesia yang besar negara dia itu kalah dengan kita. Pelancongan adalah pendapatan kedua terbesar Malaysia sebelum PKP lah. Sebab PKP ni hancurlah semua. Pilot pun jadi Grab rider je kan. Pilot kapal terbang pun jadi Grab rider je. Maknanya kita sangka gaji 30,000 tiba-tiba jadi 3,000 sebulan. Grab rider kan paling tinggi 3,000 lah, 3,000 lebih. Daripada gaji asal dia 30,000. Bayangkan. Jauh berubah. Ada sebahagian dari mereka masih lagi jadi Grab rider lagi sampai sekarang. Kesian dia. Tu yang ada yang bunuh diri tu, terjun bangunan tu. Tak boleh terima dia. Kan, PKP ni. Jadi kita kena bersyukur lah. Sebab daripada kita ni, apa ni, taklah sampai tak makan kan. Kita ada kehidupan yang baik lah. Kadang-kadang kita tak boleh terlampau sangat, apa ni, terlampau sangat kepada kedudukan kita. Kalau kita jadi pilot, kita akan jadi pilot saja. Bila kita tak jadi pilot, dunia musnah. Itu yang ada orang tak terima di terjun bangunan tu. Jadi kita kena bersedia berdepan dengan apa-apa kemungkinan yang berlaku pada masa depan. Tak semestinya kita pelajar universiti keluar mesti jadi pegawai. Tu kan, dulu boleh lah, sekarang tak boleh macam tu. Kita kena survive. Kena survive dengan apa cara sekalipun. Bukannya kedudukan tu, tapi yang penting adalah pendapatan yang bolehkan kita makan. Itu penting dengan secara yang halal, yang beretika lah. Jangan pula mengedah-dadah pula. Buat memang boleh jadi jutawan dengan mengedah-dadah. Tapi bila kena tangkap, 1 sen pun tak guna. Mati kan. Kita gantung. Etika negara kita rujuk kepada etika negara. Apa dia etika negara ni? Etika negara ditentukan sebagai sistem moral, peraturan tingkah laku di mana setiap komuniti dan setiap anggotanya mesti patuh terikat dengan peraturan hukuman yang telah ditetapkan oleh negara berkenaan. Dan peraturan-peraturan ini berbeza-beza dari setiap negara lah. Malaysia, Indonesia, walaupun berjiran, walaupun serumpun, tentu memiliki undang-undang yang berbeza. Sungguh pun demikian, ada juga ciri-ciri utama yang sama lah. Contoh, rakyat boleh bergerak, berpersatuan, rakyat boleh terlibat dalam pemilikan harta, tetapi proses pemilikan harta itu berbeza dari segi undang-undangnya dan hukumannya. Berapa jauh tahun penjara berbeza, bagi Malaysia, bagi Indonesia berbeza. Dan kalau mengedah dadah di Malaysia, mati. Kalau di Indonesia mengedah dadah, mati. Kalau di Australia mengedah dadah, hidup. Di Amerika mengedah dadah, hidup. Beza. Di Malaysia membunuh orang lain, mati. Walaupun mempertahankan diri. Itu pelik sikit kat Malaysia ni. Mempertahankan diri pun mati juga kita. Kita mempertahankan diri, perompak masuk rumah kita bunuh perompak tu. Kita dianggap kita jatuh hukum membunuh orang. Dan setiap akhir bulan kita akan mati juga, gantung. Sebab di Malaysia ni tak ada istilah mempertahankan diri, tak ada. Jadi benda ni
Di negara lain ada pula. Di Amerika, membunuh orang lain tak mati. Dia tidak akan dihukum bunuh. Dia akan dihukum hidup sepanjang hayat orang tu. Itu pula. Dan kalau dia mempertahankan diri daripada dibunuh, dia akan dibebaskan. Atau mempertahankan diri dia. Tapi di Malaysia tidak. Kalau awak mempertahankan diri pun, membunuh orang tu pun, awak akan dipenjarakan lah sekurang-kurangnya. Selalunya polis atau pihak mahkamah akan menjatuhkan awak kepada membunuh tanpa niat. Tapi kalau membunuh dengan niat, gantung juga. Selalu polis akan ubah kat situ lah. Ini technical punya undang-undang lah. Nanti dia adalah cara dia. Sebab kat dalam mahkamah tu pun ada dia politik dia. Sebenarnya dia ada banyak section. Jadi, kalau dia nak jatuhkan, dia akan letakkan section yang agak berat. Ikut suka dia lah. Dia boleh letakkan section yang agak ringan. Benda tu berlaku kepada semua orang lah. Nanti kalau awak accident dan sebagainya, dia akan letakkan awak kat mana, kat section mana. Kalau section berat, berat lah awak kena. Boleh masuk penjara. Awak bawa kereta, melanggar orang tu mati. Orang tu mati. Awak dituduh membunuh orang tu. Di Malaysia sekarang berat. Ya, melanggar, mati orang lain, awak akan dituduh membunuh. Dan awak akan dipenjarakan. Kalau dulu tak ada. Dulu bila accident, je kes accident, walaupun mati, tak ada apa-apa berlaku kepada orang yang melanggar. Tu sebab dia anggap sebagai kes accident. Dia unik lah. Tapi sekarang tak. Sekarang sudah berlaku perubahan, ramai orang dah mati kena langgar. Jadi kalau awak langgar orang, awak akan berhadapan dengan masalah lah. Segi undang-undang. Sebab kena hati-hati lah sikit. Kecuali mahkamah menjatuhkan yang sebaliknya kepada kita. Itu yang perlu awak sedar sekarang. Satu lagi namanya etika sejagat. Ini etika yang diterima oleh seluruh dunia, yang mana ada satu standard tingkah laku ataupun perlakuan yang diterima oleh semua orang. Contohnya macam diplomatik lah. Ya, kita setuju semua negara ada undang-undang yang mengecualikan pegawai-pegawai tertentu daripada tuduhan-tuduhan tertentu di negara-negara tertentu. Contoh, kita kalau pergi melancong ke Indonesia, kalau kita mencuri di sana, di Indonesia sebagai pelancong, maka kita akan terikat dengan undang-undang Indonesia. Dan kita akan ditangkap, dibicarakan dan dipenjarakan. Sama juga kalau seorang Amerika datang ke Malaysia, dia pergi melanggar undang-undang Malaysia, dia akan dihukum dengan undang-undang Malaysia, bukan hukum Amerika. Kalau dia bersalah, dia masuk penjara lah di Malaysia. Tapi ada satu etika sejagat yang diterima, walaupun dia melakukan kesalahan di Malaysia, dia tetap tidak dianggap bersalah kerana dia ada imuniti sebagai seorang ahli diplomatik, pegawai diplomatik. Walaupun dia melanggar, orang mati, dilanggarnya mati orang tu, tapi kerana dia seorang diplomatik, ada imun lah daripada dituduh. Itu ya. Misalnya orang yang seperti ini, dia akan dihantar balik ke negara asal dia lah, tak diterima di negara tersebut. Ya. Ini bersifat sejagat lah, itu diterima. Malaysia pun, pegawai Malaysia yang berada di Amerika, kalau sekiranya dia accident, langgar orang, dia tidak akan terikat dengan undang Amerika lah. Dia akan kecuali daripada itu, dan selanjutnya pegawai ini akan dikeluarkan daripada Amerika. Dan juga kita ada beberapa undang-undang antarabangsa yang dipersetujui oleh semua negara di dunia untuk patuh kepada undang-undang tersebut. Itu namanya menjadi ciri-ciri etika yang bersifat sejagat ataupun bersifat universal. Okay. Setakat ni faham tak? Prinsip asas etika: nilai hidup manusia, kebaikan dan keburukan, keadilan, saksama, kejujuran dan prinsip kebebasan. Ini asas kepada prinsip etika lah. Dan di sini pengertian nilai, apa dia pengertian nilai itu sendiri. Di dalam masyarakat,
terdapat nilai yang dikongsi bersama, nilai yang baik. Contoh dalam masyarakat Melayu, kita akan ada perkataan baik, B-A-I-K, baik. Baik. Kebaikan. Satu lagi perkataan dalam masyarakat Melayu juga terkenal dengan perkataan budi. Wujud kepada bersifat baik, budi. Dan ada perkataan budi, ada depannya ada man. Budiman. Manusia baik. Man tu manusia. Manusia baik. Budiman. Jadi budiman ialah Junzi dalam bahasa Cina-nya Junzi. Dalam Confucius tadi sebut sebagai nilai kebaikan. Orang yang memiliki integriti, keadilan, ketedusan, perasaan kemanusiaan yang tinggi dan sebagainya. Itu adalah nilai yang dipegang. Ini namanya penghayatan nilai. Penghayatan nilai. Kat Malaysia sekarang ni, apa istilah yang digunakan oleh kerajaan? Siapa tahu? Penghayatan nilai yang sedang dipopularkan oleh kerajaan. Perdana Menteri awak ni. Siapa Perdana Menteri awak ni? Perdana Menteri baru menggantikan Muhyiddin Yassin. Sabri Sabri. Keluarga Malaysia. Okey, bagus. Keluarga Malaysia. Kita nilai kita sekarang ialah keluarga Malaysia. Dia kalau keluarga Malaysia ni pada saya dia ada kedekatan dengan Confucius lah. Prinsip Confucius sebab dalam prinsip Confucius mengutamakan keluarga. Konsep keluarga. Orang Melayu juga mengutamakan keluarga. Orang Asia memang mementingkan keluarga. Sebab tu kalau dalam masyarakat Cina, extended family. Walaupun dah kahwin, tinggal dengan keluarga. Anak dia, cucu dia tinggal satu rumah. Tapi dalam masyarakat Barat, dia tak diterima. Orang Barat tak terima extended family. Malahan kalau di Jerman, anak berumur 18 tahun tinggal dengan keluarga kena bayar setiap bulan kepada bapa dia. Sewa rumah, makan dan sebagainya. Kerajaan mewajibkan anak berumur atas 18 tahun, umur 18 tahun, 19 tahun, awak lepas SPM lah lebih kurang, masih tinggal dengan keluarga di Jerman, anak tersebut kena bayar bapa dia duit nasi yang dia makan, bilik yang dia tidur, semua kena bayar. Kerajaan, sebab di sana ada undang-undang dia. Sebab itu mereka yang 18 tahun ke atas kena keluar daripada rumah. Mereka kena berdikari. Ini tradisi barat. Di Amerika pun seperti itu. Sebab itu 18 tahun tu lesen besar untuk orang Amerika ataupun orang di Eropah. Lesen besar untuk awak. Sebab tu kat Malaysia kita masih kebingungan lagi nak bagi lesen awak ni. Itu lesen mengundi umur 18 tahun. Dia masih lagi was-was lagi macam mana ni, makan dengan bapak lagi, tinggal kat rumah lagi, makan apa semua, family yang tanggung kan. Dia kat Malaysia ni sebab kita bersifat family. Dia takut lagi, dia ni tak boleh berdikari, tak matang dan sebagainya. Tapi kalau di Amerika dan juga di Eropah, memang budaya mereka. Mereka kena keluar daripada rumah mereka, mak bapak mereka. Tapi kalau mereka ada duit, atau macam mana cara pun saya tak tahu, mereka boleh tinggal dengan family dia lah. Tapi kalau di Jerman ada undang-undang dia, tak bagi. Keras dia, undang-undang kat Jerman. Kena bayar, kena bayar. Itu saya pun baru tahu sebenarnya. Sebelum ni saya tak tahu. Saya kata, andal betul orang ni 18 tahun, kena keluar daripada rumah. Patutlah kita tengok kat cerita-cerita tu kan, kadang kita tengok cerita tapi kan tak apa-apa nak faham. Cerita daripada Amerika ni kan, kenapa itu, kenapa sini, kenapa budak-budak ni keluar sana sini kuluk gila macam bebas sangat kan. Rupanya kat sana memang budaya mereka. Umur 18 tahun kena berdikari. Yang payah tu.
Jadi kalau 18 tahun tak ada kerja lagi, tak masuk universiti ke, tak masuk college apa semua, payahlah tu. Kan? Dia masuk gangster lah macam tu. Sebab tu kat situ geng-geng, kumpulan-kumpulan geng tu sangat berpengaruh. Kat Malaysia tak berpengaruh lah geng-geng ni. Adalah 2-3 orang terlibat dengan geng 125 ke, geng apa benda nama, geng-geng macam-macam geng kan. Tapi tak menonjol lah kat Malaysia. Berbanding dengan negara ni sangat menonjol. Mereka hidup dengan geng-geng mereka. Mereka tak dibenarkan tinggal dengan mak bapak mereka. Mereka kena cari tempat tinggal. Geng-geng ni menjadikan tempat tinggal kan. Itu yang masalah sosial jugalah. Baik, itu satulah. Jadi apa ni, macam saya nak teruskan dengan nota seterusnya, iaitu teori etika. Teori etika, teori tamadun. Okay. Sebab teori tamadun ni lagi best sebenarnya. Nak belajar. Tak cukup sebenarnya masa yang diperuntukkan ni. Tapi tak apa, kita cuba ni. Awak semua orang pandai-pandai. Jadi nota saya sediakan, jadi saya sentuh tak detail, tapi saya harap awak baca apa yang saya bagi ni, teori ni, dengan tambahan-tambahan nota yang saya telah pun sharekan kat awak ya. Okay, saya sharekan tentang teori tamadun ni. Seronok belajar teori tamadun sebab apa yang kita belajar ni akan berlaku. Nampak ya? Apa ni teori-teori ni? Nampak tak? Keluar tak kat korang ni? Nampak? Saya besarkan ya. Teori etika, teori klasik, teori moden, dan kegunaan teori. Okay, teori klasik ini adalah teori daripada Aristotle, teori falsafah Greek lah, tentang apa ni, teori kebaikan. Ini teori etika, teori Greek. Dan teori etika ni, teori kebaikan ni dipanggil juga sebagai virtue. Dalam bahasa Inggerisnya teori virtue etik. Iaitu manusia secara semula jadinya, secara tabiinya, sangat mementingkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan sesama mereka, sesama manusia. Ada nama dia ialah kemanusiaan, humanism. Ciri humanism ya. Ciri-ciri kemanusiaan, ciri-ciri orang yang wajar sebagai seorang manusia. Ciri-ciri seorang manusia lah. Bukan ciri kebinatangan. Lawan ni ialah kebinatangan. Binatang ni, harimau jumpa kita, manusia. Apa yang dia akan buat? Harimau, dia akan terkam kita dan bunuh kita. Itu ciri kebinatangan. Tapi kita nampak harimau, kita apa buat? Kita tangkap dia dan letak kat zoo. Dan kita bagi dia makan. Ataupun kita pelihara dia lah. Ada juga orang bunuh lah. Ada orang bunuh. Itu dapatkan dia punya kulit. Tapi kebanyakan kita nampak harimau, kita lari. Nampak harimau, kita cepat cabut lari lah. Kan? Sebab kita ada kemanusiaan, kita tahu harimau tu bahaya, boleh memakan kita, maka kita lari. Maka itu adalah ciri kebaikan manusia. Iaitu manusia tidak membunuh harimau. Hanya orang tertentu saja ada senapang dan sebagainya bunuh harimau. Kita nampak harimau, kita sanggup ke bunuh harimau? Tak sanggup lah, sebab harimau tu lagi kuat daripada kita. Kita nak bunuh dia, dia yang bunuh kita. Itu masalah dia. Bukan kita tak nak bunuh dia. Ketika kita cuba nak bunuh dia, dia dah makan kita dulu. Itu masalah dia kan. Jadi itulah sifat kebaikan manusia. Kita ada
wisdom, kebijaksanaan bahawa kalau nampak harimau, apa yang kita perlu buat ialah lari dulu. Jadi kebijaksanaan manusia lah, kebaikan. Jadi kita mengutamakan keselamatan nyawa kita. Itu ialah kebaikan manusia, iaitu mengutamakan nyawa. Nyawa siapa? Nyawa kita dan nyawa orang lain. Kalau kita nampak harimau ada, cepat-cepat kita berteriak kepada kawan-kawan kita, ada harimau, cepat cabut. Kita akan selamatkan nyawa kawan-kawan kita juga. Pun kita seorang lari, kita biarkan kawan-kawan kita kena makan harimau. Itu bersifat jahatlah, zalim. Kita tak terima orang seperti itu. Kita benci orang seperti itu. Kita benci pada orang-orang yang mementingkan diri sendiri, nyawa dia sendiri yang utamakan, nyawa orang lain pula dibiarkan mati. Kan, itu yang menjadi macam Titanic, cerita Titanic kan. Ramai orang mati yang hidup, pula ada orang lelaki yang hidup. Ada seorang lelaki Jepun ada dalam cerita Titanic tu. Seorang lelaki Jepun telah berjaya menyelamatkan diri daripada mati terbunuh dalam peristiwa Titanic tu, dan kemudian dia balik ke Jepun, dan di Jepun dia dihina oleh orang Jepun. Orang Jepun tak boleh terima mengapa dia hidup sedangkan orang lain, perempuan, kanak-kanak mati. Kenapa awak mesti hidup? Sepatutnya awak mati. Tu orang Jepun tak boleh terima. Sampai sekarang di Jepun masyhur dia ni. Kemasyhuran kerana dia tak mati. Masyhur dibenci oleh orang Jepun lah. Saya lupa nama orang Jepun tu. Tapi ada dalam catatan sejarah lah. Sampai keluarga dia sampai sekarang ni memohon maaf kepada orang Jepun supaya memaafkan bapak dia tu lah. Ataupun ada sebagainya dah jadi moyang dia lah. Yang telah menyelamatkan diri, mementingkan diri sendiri. Sepatutnya dia utamakan wanita dan kanak-kanak, tapi dia menyelamatkan diri dia. Jadi orang Jepun tak boleh nak terima. Jadi bagi orang Jepun dia orang yang mementingkan diri sendiri. Betul ya? Itu nilai kebaikan. Nilai kebaikan yang diutamakan. Contoh macam kalau awak jadi kapten kapal, nak order kapal, kalau awak selamat tapi anak-anak kapal dan orang-orang lain mati, awak dianggap sebagai kapten yang jahat. Sepatutnya awak mati, orang lain tu yang selamat. Itu. Jadi kalau awak hidup, awak akan dikutuk sepanjang hidup lah, sebagai orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi awak kena mati. Sepatutnya lah, sepatutnya mati. Sebab orang lain di bawah jagaan awak mati. Macam itu lebih kurang lah. Sama macam awak jadi pilot kapal terbang. Kan, kapal terbang awak bawa terhempas. Orang lain mati, awak pula hidup. Orang tak puas hati. Kenapa orang lain mati, awak hidup? Sebab yang tanggungjawab tu ialah awak yang bertanggungjawab bawa kendaraan tersebut. Sama macam driver bas dan sebagainya lah. Itu yang menjadi nilai manusia yang dianggap sebagai kebaikan. Kebaikan. Aristotle punya teori lah ni ya. Di dalam masyarakat Jepun sebab itu ada seppuku. Seppuku iaitu kalau awak gagal dalam sesuatu tindakan awak untuk mencapai sesuatu matlamat, awak kena melakukan seppuku, iaitu awak bunuh diri awak sendiri dengan satu pisau kecil yang awak tusukkan dalam perut awak untuk awak mematikan diri. Itu di Jepun lah. Sebab itu kat Jepun tradisi membunuh diri itu biasa, kerana itu sudah diamalkan oleh golongan samurai dulu. Samurai ini dia ada target, ada matlamat yang telah diberikan oleh tuan-tuan dia. Kalau tak sampai matlamat tersebut, gagal menyampaikan tugasan mereka, mereka kena melakukan seppuku, kena bunuh diri dia sendiri. Dan bila dibunuh diri dia, dia akan mendapat penghormatan daripada masyarakat bahawa dia seorang perwira. Kalau dia tak bunuh diri dia, macam berlaku satu kes tadi lah yang kapal tenggelam tu, dia dihinalah sepanjang hidup dia, dan keturunan dia sekali akan dihina. Itu pula. Okay. Sebab menjaga maruah
dianggap sebagai keutamaan bagi mereka dan dianggap sebagai satu kebaikan. Tapi bagi masyarakat Islam tidak boleh membunuh diri. Itu dianggap sebagai satu kekejaman, sikap yang pengecut untuk menyelesaikan masalah. Kita kena berdepan dengan masalah, selesaikan masalah. Bukan lari dengan masalah dengan bunuh diri. Itu pula dalam Islam. Dan orang dalam Islam, mereka percaya bahawa seorang yang bunuh diri akan sentiasa bunuh diri dalam alam satu lagi namanya alam akhirat. Dia akan diletakkan dalam hellfire ataupun neraka, dan dalam neraka dia akan sentiasa cabut nyawa dia sendiri. Jadi sentiasa dalam keadaan kesengsaraan, kesakitan yang tidak berpenghujung. Selepas dia bunuh diri, dia hidup balik, bunuh diri lagi, terus berterusan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Itu adalah keyakinan, keimanan orang-orang Islam. Sebab itu bunuh diri satu dosa yang sangat besar. Sebab apa? Sebab kita tidak ada hak terhadap diri kita, tidak ada hak terhadap nyawa kita. Nyawa kita adalah hak Allah SWT. Allah yang memberikan nyawa kepada manusia. Yang berhak terhadap manusia itu ialah Allah. Tubuh dia, kulit dia, daging dia, mata dia, semua adalah milik Allah. Sebab itu salam itu ialah hamba. Kita adalah hak kepada Allah sepenuhnya. Segala-galanya ini hak Allah. Yang memilikinya ialah Allah. Jadi kalau kita cabut nyawa kita sendiri, maka kita tidak menghormati hak Allah itu. Yang boleh memberi kebenaran untuk membunuh diri hanyalah Allah. Allah tak pernah kita bunuh diri, kita melanggar hak Allah itu. Sebab itu kita dianggap sebagai something lah. Dalam Islam kita anggap sebagai orang yang jahat kalau membunuh diri. Dosa yang besar antaranya ialah membunuh diri. Sama seperti membunuh orang lain. Itu sama. Kita membunuh kita itu sama macam kita bunuh orang lain. Sebab kita tak ada hak terhadap diri kita. Kita punya hak ialah hak Allah. Kita kena hormat jantung kita, kita kena hormat mulut kita. Sebab tu dalam Islam kita ada panggil hak tubuh. Kita tak boleh kerja terlalu penat. Sebab tubuh ada hak untuk direhat. Hak untuk tidur. Mata ada hak untuk direhatkan, iaitu tidur cukup 8 jam. Telinga kita ada hak juga supaya tidak terlalu mendengar benda-benda yang terlalu bising merosakkan telinga kita. Hidung kita ada hak untuk bernapas, sebab tu kita tak boleh menghidu benda-benda yang tak baik seperti menghidu gam atau menghidu asap ataupun dimasukkan asap dalam perut, dalam paru-paru kita, iaitu dengan merokok dan sebagainya. Itu kerana kita tidak menghayati kebaikan dari segi moral yang dimiliki oleh seorang individu. Itu dah hak dia. Bukan hak kita je nak isap rokok, tapi hak badan kita supaya diberikan hak supaya badan kita sihat. Kita kena hormati hak badan kita. Walaupun kita tak suka diri kita sendiri, tapi kita kena faham bahawa daging kita, mata kita, sel dalam tubuh kita ada hak dia. Itu yang penting lah. Sebagai saya kaitkan dengan falsafah kebaikan dalam Islam. Ini adalah tentang konsep eudaimonia, iaitu pencapaian tempat manusia dalam berbagai aspek seperti kebaikan, kebahagiaan, etika, kehidupan yang mana diri sendiri dan masyarakat, dan Tuhan yang lain dalam alam semesta lah. Eudaimonia ini falsafah Greek, mencapai pencapaian tinggi, iaitu mencapai pencapaian kebaikan yang paling tinggi, kebahagiaan dan etika yang paling ideal yang dicapai lah. Itu idealism. Itu perkataan idealism itu sendiri datang daripada tamadun ini. Idealism. Dia dalam bentuk idea. Idea yang boleh dicapai dalam pemikiran saja, tapi sebenarnya dalam kehidupan realiti susah sangat dicapai. Itu. Dia bersifat idealism, bersifat idea saja. Idealism. Seseorang tu ada idealism. Macam awak, saya, idealism saya. Saya nakkan Malaysia sebuah negara yang
maju, yang rakyat yang beretika tinggi, pemimpinnya sangat tinggi etika. Tapi idealism saya lah. Realitinya tak macam itu. Realitinya susah. Cuma apabila saya ada idealism tersebut, maka saya akan menyokong orang-orang yang tak mewujudkan masyarakat seperti itu dan akan menentang orang-orang yang memiliki keinginan untuk memusnahkan negara ini menjadi negara yang sebalik dia lah. Itulah maksud saya. Sebab itu ada orang-orang yang akan menjadi pejuang-pejuang di kalangan negara kita. Di negara kita ni ada orang-orang yang kadang-kadang kita pelik, dia ni tak penat ke kan? Aktif sangat berorganisasi ya, NGO sana, NGO sini, ya, sanggup pergi turun jalan raya, tak takut dengan kes pembelih mata segala macam kan. Benda tu kan semua sakit, semua tu penderitaan kan, tapi dia sanggup. Sebab apa? Sebab dia ada idealism, nak capai apa yang dia nak tu. Kadang-kadang keterlaluan, dia nak secara paksa sebab idealism dia tu mesti wujud. Kadang-kadang dia bersifat idea saja. Jadi kita kena terima realiti di dalam keadaan masyarakat yang belum bersedia pun susah. Masyarakat Malaysia ni belum banyak yang bersedia. Makan pun tak cukup lagi masalah ni. Banyak angkat benda putih kan. Tu yang masalah. Okay. Teori teologi pasal pertempatan Greek, telos, terangan, penjelasan, benefit. Ini adalah teori etika lah. Jadi etika ada dua, satu teori dipanggil sebagai teori teologis ni, satu lagi ialah teori deontologis. Dan lain daripada teori itu ialah teori kebaikan dia, virtue etik daripada Greek. Kemudian ada teori hak asli manusia, human rights, dan ada juga teori yang lain lah. Yang mana teori tersebut kadang-kadang bertindan dengan nama-nama tertentu seperti utilitarianism tu sama dengan teori ni, teori teologi ni. Apa teori teologi ni? Teori teologi ni ialah manusia seringkali menganggap apa yang membawa keuntungan dan kebaikan kepada dia dianggap sebagai sesuatu yang baik. Sebaliknya manusia seringkali menganggap bahawa sesuatu yang merugikannya dianggap sebagai sesuatu yang tak baik. Itu ya. Itu yang dianggap sebagai teori teologi. Contohnya dalam istilah kehidupan kita ni, mengutamakan yang ramai daripada mengutamakan yang sedikit. Itu teologi lah tu. Kita mengutamakan kesaksamaan yang lebih ramai berbanding dengan kesaksamaan yang lebih sedikit. Yang orang yang lebih ramai lebih penting berbanding orang yang lebih sedikit. Itu dia punya istilah dia lah. Mengutamakan yang lebih ramai berbanding mengutamakan yang lebih sedikit. Okay. Dan dalam teori ini, yang dipentingkan ialah hasil daripada suatu perbuatan tersebut. Kalau hasil tersebut tu lebih banyak membawa kebaikan, maka dianggap sebagai baik. Dan sekiranya suatu tindakan tu membawa lebih banyak keburukan, dianggap sebagai tak baik. Walaupun tindakan itu tindakan yang baik, pada asalnya dianggap sebagai baik. Dianggap sebagai baik. Contoh, memberi BRIM. Kerajaan Barisan Nasional dulu lah, saya sekarang ni saya tak ingat ada lagi dapat BRIM tak. Memberi BRIM dianggap sebagai suatu kebaikan yang baik sekiranya membawa kebaikan lebih ramai kepada rakyat Malaysia. Tapi ia menjadi tidak baik sekiranya membawa keburukan kepada ramai rakyat Malaysia. Contoh, kalau mengikut Najib, BRIM membawa kebaikan kepada rakyat sebab rakyat dapat duit cash, boleh membeli barangan dengan duit tersebut, terutama kalau orang-orang yang miskin. Tapi mengikut Dr. Mahathir, Tun Mahathir, itu adalah tindakan yang tak baik. Sebab apa tak baik? Sebab dengan memberikan wang kepada golongan miskin secara langsung, mengajar orang miskin untuk bergantung kepada bantuan kerajaan, menjadi mereka peminta sedekah. Dia tidak menjadi
manusia yang bijaksana yang berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia akan bergantung menandatangan kepada kerajaan untuk memberikan dia terus dari masa ke semasa duit supaya dia boleh beli makanan, barangan dan macam-macam. Dia akan melahirkan masyarakat yang lemah, masyarakat yang bergantung kepada orang lain. Itu contohnya lah. Maksudnya. Jadi, pada pandangan awak, mana satu yang betul? Jadi kat situ, maksudnya ialah teori ini memiliki dua tahap pandangan yang berbeza. Ada orang boleh anggap bahawa itu boleh bawa baik, ada orang menganggap benda itu tak baik. Jadi sebab itu dia bersifat logik saja. Kalau logiknya betul, betul lah. Kalau logiknya salah, salah. Contoh, premis Najib ialah orang miskin ini sudah sangat miskin. Dia nak beli barang pun tak ada duit. Jadi dia perlukan duit tu untuk dia hidup. Jadi orang ni dah tak ada duit. Dia kena belilah. Kalau tak dia mati. Macam orang angkat bendera putih kan. Bukan dia ni tak nak berusaha. Walaupun ada ustaz-ustaz yang tak setuju dengan bendera putih. Sebab dia kata awak menyerah diri kepada kesusahan. Tapi pada orang yang angkat bendera putih, dia sudah tak ada jalan keluar lagi untuk menyelamatkan diri dia. Dengan dia mengangkat bendera putih, sekurang-kurangnya dia dapat makan. Dia dah ke pulau dah. Sebab tak ada sumber lain. Sebab kalau nak usaha lain, kenakan ada duit. Maksudnya duitnya untuk memulakan usaha tu tak ada. Itulah lebih kurang macam tu. Sebab tu kat Malaysia ada dua pandangan. Orang anggap bendera putih tu tak sebagai pandangan negatif, ada orang anggap bendera putih sebagai pandangan yang positif. Sebab itu dia bersifat tak stabil lah. Ada orang kata setuju, ada orang tak setuju. Teori ini bersifat sedemikian. Dia tidak stabil. Dia tidak kukuh. Dia satu ketika orang boleh setuju, satu ketika orang tak boleh. Orang akan menentang. Kita setuju, ketika yang lain pula menentang. Itu pula. Jadi itu terlalu subjektif lah. Kalau ikut Najib, betul. Kalau ikut Mahathir, tak betul. Pada pandangan saya pun tak betul. Pada pandangan saya, apa yang Najib buat dengan memberikan bantuan tu tak betul lah. Itu pada saya salah lah, tindakan yang salah. Sebab dia bagi cash kepada orang ramai, sedangkan dia boleh bagi benda tu dalam bentuk yang lain tanpa orang sedar. Dia dengan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi lah pada saya. Itu lebih baik berbanding dengan dia beri cash. Sebab bila dia beli cash, manusia automatik akan menjadi peminta sedekah. Dan ciri peminta sedekah telah diwujudkan. Jiwa peminta sedekah sudah diwujudkan dalam diri orang-orang Malaysia lah. Iaitu terutamanya orang Melayu itu sendiri. Jadi peminta sedekah. Sekarang ni ramai yang bersifat peminta sedekah. Jiwa peminta sedekah. Sikit-sikit mohon rayuan, mohon bantuan. Sikit rayuan, mohon bantuan. Itu yang masalah tu. Dia kalau tidak menjadi hanya sebahagian kecil saja tak apa. Bila dia dah dibuat secara massal, secara ramai, maka dia membawa budaya yang tak baik situ. Dan dalam Islam pun kita tak galakkan orang untuk menjadi peminta sedekah. Awak pun tak digalakkan untuk menjadi peminta sedekah sebenarnya. Kalau kita ada jiwa peminta sedekah, kita tidak akan maju lah. Kita akan sentiasa bergantung pada orang. Kita kena berdikari lah atas kaki sendiri. Ikhtiar. Aku ni tak ada duit. Macam mana? Tapi aku nak jadi kaya. Kalau nak jadi kaya, minta dengan Najib, memang takkan kaya sampai bila. Sebab dia bagi pun bukannya banyak. Kan? Setahun baru dapat berapa ratus saja. Kan? Setahun. Boleh ke hidup dengan duit yang dia bagi untuk setahun? Itu maksud saya lah. Ini awak boleh baca lah. Apa dia egoism, apa dia utilitarianism. Egoism tu dengan diri sendiri, lebih sedikit. Orang yang lebih sedikit itu utamakan. Kalau utilitarianism, orang yang menekan lebih ramai, memaksimumkan. Ini Najib lah ni. Dia mengutamakan orang yang lebih ramai, supaya mendapat manfaat secara terus, secara cepat. Tapi tanpa dia sedar, tindakan itu membawa keburukan lah.
daripada sifat manusia itu sendiri. Sebab manusia ni dipantang. Pantang kita ni dimanjakan. Pantang sangat. Kita menjadi manja dan tak lasak. Bila kita tak lasak, kita cepat lemah lah. Cepat dilemahkan orang. Macam sebab itu ada satu ciri kebaikan dari segi masyarakat barat, iaitu mereka umur 18 tahun dia sudah disuruh berdikari, macam tu. Tapi di dalam masyarakat Asia tak. Sebaliknya lah. Jadi kita lambat berdikari. Lambat berdikari dari segi dia ada sudut kebaikan, ada sudut keburukan lah. Keburukan dia terlalu awal sangat berikan kebebasan kepada orang itu pun, kalau orang itu tidak cukup lagi kelengkapan diri dia boleh terjebak dengan energi yang tidak lebih cepat lah. Deontologi ini pula dia mendekati teori kebaikan Greek tadi itulah. Dia mendekati, tapi dia sedikit berbeza kerana deontologi ini lebih dikaitkan dengan agama Kristian ataupun Islam, kurang macam itulah, ataupun agama-agama yang lain, iaitu dia tak pentingkan ada kesan baik ke kesan buruk ke, lebih ramai ke lebih sedikit ke, yang penting benda tu baik, yang penting benda tu disuruh oleh agama. Kenapa saya mesti menjadi orang baik? Sebab agama suruh saya jadi orang baik. Saya tak petikan kenapa mesti baik. Saya tak petikan sebab agama suruh saya baik. Macam tu. Di situ iaitu kita tak pertikaikan kesan dia. Untung ke awak jadi orang yang baik? Tapi kalau macam teologi tadi, dia ada persoalan untung rugi. Untung ke kita jadi orang yang baik? Kalau jadi orang baik tak untung, kita tak jadi orang yang baik. Macam tu maksudnya. Kita jadi orang yang jahat lah. Orang yang jahat tu lebih untung, maka kita jadi orang jahat. Itu teori tadi tu. Di barat itu yang dia guna. Kalau dia melakukan kejahatan tapi dia untung, maka dia guna. Contoh Amerika Syarikat. Dia bunuh orang lain. Dia tak kira lah kanak-kanak ke, wanita apa. Yang penting pengganas tu mati. Kata dalam satu kampung tu ada 10 orang pengganas. Kampung tu tengah buat acara perkahwinan lah. Acara kahwin kan. Tapi dalam acara perkahwinan tersebut ada 200 orang lain, anak saudara segala macam ada kat situ. Pada Amerika Syarikat, kalau bunuh 10 orang tu akan menguntungkan dia sebab 10 orang tu mati dan menyelamatkan orang-orang lain di tempat lain untuk tidak dibunuh. Dan dia akan mengorbankan 100 orang lain yang ada di situ. Jadi dia akan hantar dia punya pesawat pemandu dia tu, apalah nama drone dia tu, drone ya. Dia akan hantar drone yang mana drone ini bukan satu drone ya, beberapa drone dia akan hantar dan akan tembak habis semua orang yang ada di situ. Dan ini yang dilakukan oleh Amerika Syarikat sepanjang dia melawan pengganas sehingga ke hari inilah, sehingga ke hari ini dia akan buat benda itu. Tapi dia buat, yang pelitnya dia buat hanya di negara-negara Islam saja. Negara barat dia tak buat, walaupun pengganas ada 10 orang kat London tu, dia tak tembak kat kejiranan London tu. Dia tak bom pula kat London tu. Ataupun kat New York pun, kalau kat New York dia tak bom pula sampai mati semua orang kat satu perumahan kat New York tu. Tapi kalau di Afghanistan ke, di Pakistan ke, kat mana-mana tempat lah kat negara Islam, memang dibuat. Itu pula. Itu dari segi diskriminasi lah dia wujud. Sama juga macam dulu Barat, kenapa dia tak lancarkan bom nuklear, bom atom kat Berlin? Kenapa dia memilih Nagasaki dan Hiroshima? Kan, kenapa dia memilih Nagasaki Hiroshima dengan bom atom? Kenapa dia tak memilih Berlin? Patutnya Berlin tu yang lebih utama untuk dibom dengan atom. Boleh ranapkan terus terus tamat Perang Dunia Kedua. Kenapa dia tak buat? Why?
Sebab itu ada diskriminasi dari segi itu. Pilih kasih dari segi barat terhadap tindakan dia juga. Boleh guna teologi pun tapi masih bersifat pilih kasih tak adil lah. Macam bersifat tak adil lah. Kalau orang Asia tak apa, mati berjuta pun tak apa, tak ada hal punya. Hiroshima dan Nagasaki tu ramai orang mati tu. Yang memang confirm lah kan, bom atom awak boleh tengok filem-filem dia kan. Cuba bom itu jatuh kat Berlin. Sama juga penderitaan dia. Kenapa orang Berlin tak menerima penderitaan seperti itu? Kenapa orang Asia kena menerima penderitaan seperti itu? Itu persoalan dia. Kan? Kalau nak dosa yang paling besar, itulah yang paling besar dosa dia. Berjuta orang dibunuhnya. Malahan orang Yahudi pun dibunuhnya kan. Dibakar hidup-hidup. Itu lagi dahsyat tu. Tapi tidak diperlakukan sebagaimana diperlakukan kepada orang Jepun pula. Itu beza lah. Itu, kan. Itu kita boleh pertikaikan lah. Dari segi Jepun kita boleh pertikaikan secara akal logik. Teori keadilan dan teori hak asasi manusia, yang mana teori hak asasi manusia ini sekarang ini semakin kuat. Teori ini dipaksakan kepada kita untuk menerima hak asasi manusia, dan saya tidak menentang hak asasi manusia yang diwar-warkan. Cuma saya menentang hak asasi manusia sekarang ini yang melanggar norma kemanusiaan dan juga melanggar norma kebinatangan, iaitu homoseksual, lesbian, transgender, LGBT, itu ya, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, Q, saya tak tahu apa Q. Siapa tahu Q? LGBTQ. Itu saya tolak. Yang itu kita tak terima. Tak tahu lah pula nanti kalau awak jadi Perdana Menteri ada yang terima, itu saya tak tahu lah pada masa akan datang kan. Awak-awak ni semua bakal jadi pemimpin kat Malaysia, ada yang jadi senator, ada jadi ahli politik, ahli parlimen kan. Sebab kalau nak jadi kaya memang jadi ahli politik, pendapatan satu bulan melebihi 100,000 kan. Kalau jadi engineer gaji setakat 5,000, 3,000. Jadi pensyarah macam saya ni gaji setakat 7-8,000. Ataupun kalau dah jadi profesor 15-20,000. Awak ni jadi yang berhormat umur baru 18 tahun. Contohnya lah, nanti ada orang yang jadi yang berhormat sebab 18 tahun boleh mengundi kan. Macam Syed Saddiq tu baru berapa, umur berapa, belum sampai 30. Tapi sebulan dah 100,000 kan. Itu 100,000 baru gaji tuan-tuan. Belum lagi duit-duit lain. Peruntukan tahunan yang jutaan ringgit. Jadi sebab tu ramai orang kat Malaysia berlumba-lumba nak jadi ahli politik. Sebab dengan menjadi ahli politik, dia akan jadi jutawan. Sekelip mata. Sekelip mata je, sekelip mata. Sebelum jadi ahli politik, miskin. Bila jadi ahli politik, kaya, raya. Okey, itu saja untuk hari ini. Minggu depan insyaAllah kita akan belajar beberapa tajuk lain lah yang berkaitan. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan ya. Terima kasih atas tumpuan dan juga kerjasama yang diberikan. Terima kasih, Doktor. Baik. Saya harap awak dapat buka YouTube untuk mendalami lagi ya tamadun ini secara fizikal lah. Terima kasih, Doktor.